Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang, bersama saya Fatin Syaira Rosdi. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah merasmikan Carnival Digital Symposium Antarabangsa Transformasi Industri Digital yang pertama di Sarawak. Karnival Anjuran Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak (Sentex) itu menyokong usaha kerajaan Sarawak dalam memartabatkan penggunaan teknologi digital dan mentransformasikan ekonomi Sarawak ke arah ekonomi digital. Dan mereka juga membawa pemain-pemain yang penting dalam industri digital ini untuk mempamerkan beberapa keedah proses yang baru, termasuklah hardware-nya, software-nya, application-nya dan seterusnya apa yang boleh dimanfaatkan dalam kita hendak mentransformasikan ekonomi kita ke arah ekonomi digital. Tahniah sekali lagi kepada Sentex. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Simposium Antarabangsa Transformasi Industri Digital Anjuran Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak (Sentex) di Kuching pada Selasa. Antara program yang diadakan selama 2 hari itu ialah Simposium Carnival Digital, Community Technical Outreach Program TOP, Bengkel Teknologi Asas Pembangunan Aplikasi Android, Bengkel Teknologi Immersive Augmented Reality AR dan Virtual Reality VR serta penyambungan kabel fiber optik splicing. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Sim Koihan, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Pengajian Tinggi dan Inovasi Dr. Anwar Rapai, Pengurusi Sentex Tan Sri Datuk Amar Muhammad Morshidi Abdul Ghani dan Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman. Sementara itu, ketika ditemui media selepas majlis perasmian, Premier Sarawak memberi jaminan bekalan telur dan ayam mencukupi pada masa ini meskipun dilaporkan berlaku kekurangan di beberapa lokasi. Beliau menyatakan jaminan itu setelah dimaklumkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Malah menurut beliau, Sarawak juga memiliki lebihan bekalan untuk kedua-dua produk berkenaan. Telur kita ada problem. Saya difahamkan daripada Kementerian Pertanian, manok kita ada problem. Sebenarnya manok kita lebih. Dia juga telur. Mungkin bahan-bahan lain yang import, kita ada problem. Katanya lagi, dalam usaha mengukuhkan bekalan makanan di negeri ini, Sarawak akan memproses sendiri bahan-bahan makanan bagi memastikan rantaian makanan terjamin. Dalam program berlainan, Premier Sarawak menegaskan bantuan biasiswa yang disediakan oleh Yayasan Sarawak adalah untuk semua rakyat di negeri ini tanpa mengira kaum. Jelasnya masih terdapat segelintir masyarakat yang berpendapat Yayasan Sarawak hanya memberikan bantuan biasiswa kepada Bumi Putra atau Melayu sahaja. Some people got the perception as if Yayasan Sarawak is exclusively for Malays. No. It's for all kaum as long as you are anak Sarawak. In the board, we have Chinese representative in the person of Datuk William Lee, the ex-director of audit. He is there. And when we want to give scholarship or loan, it is deliberated in the board. And we want to be fair to all communities. But sometimes, orang proceed as if Yayasan Sarawak only meant for Bumi Putra or for the Malays alone, which is wrong. Kerana kita ada representative of all kaum dalam board. Beliau berkata demikian dalam majlis ulang tahun ke-50 Yayasan Sarawak di Hotel Pullman Kuching pada Selasa. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang juga pengurusi Yayasan Sarawak turut merakamkan ucapan tahniah kepada Yayasan Sarawak kerana telah banyak membantu melahirkan anak Sarawak yang berpengetahuan tinggi sepanjang 50 tahun kewujudannya.
Hadir sama Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koi Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan div-div kehormat yang lain. Laporan seterusnya. Persatuan Hakam Miri disarankan untuk menubuhkan kumpulan belia yang berumur 18 hingga 25 tahun. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Presiden Persatuan Hakam Miri, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, persatuan tersebut perlu merekrut lebih ramai golongan belia untuk menyertai mereka. Berucap semasa menghadiri mesyuarat bersama ahli jawatan kuasa Persatuan Hakam Miri di sini pada Isnin, Datuk Sri Lee berkata ini adalah untuk melatih golongan belia menjadi pengganti yang berkualiti pada masa hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut memberitahu Persatuan Hakam Miri juga kini sedang menuju ke era digital dan meningkatkan tahap pengurusan pentadbiran yang bijak dengan mengguna pakai perkhidmatan SP Global untuk tujuan pembayaran yuran ahli dan urusan pembayaran lain yang sekaligus memudahkan urusan perkhidmatan persatuan. Ke perkembangan berikut, Sarawak Tourism Board STB telah melancarkan 2 augmented reality AR dalam mempromosikan industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia adalah penerokaan teknologi AR selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dan Pelan Induk Pelancongan bagi Pelancongan Maya. Jelasnya, kedua watak AR berkenaan iaitu Sarah merupakan seorang orang ulu yang berpakaian tradisional dan Wawa adalah seekor burung kenyalang. But they have already given the name. Sarah, who is the orang ulu in traditional dress, and Wawa, a rhinoceros hornbill and Sarawak state emblem. They can be deployed in strategic location with internet connectivity to welcome our visitors and also provide them with a fun and innovative tourism experience while exploring Sarawak. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Hari Penghargaan Penaja Rainforest World Music Festival RWMF 2022 dan Borneo Jazz Festival di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Datuk Seri Abdul Karim menambah semua pihak memainkan peranan penting dalam mengembangkan industri pelancongan menerusi 2 acara ikonik itu di Sarawak. Manakala di Matu dengan kira-kira 400 tetamu menghadiri Forum Perdana Ehwal Islam edisi keempat yang diadakan pada Selasa di Tapak Pesta Matu 2022. Forum bertajuk Perpaduan dalam Kepelbagaian itu dianjurkan oleh Jawatankuasa Masjid Daerah Matu dengan kerjasama Pejabat Daerah Matu. Ia menampilkan 3 panel iaitu Pegawai Hikmah Sibu Ustaz Muhammad Nasrullah Zainal Abidin, Pegawai Jabatan Mufti Sarawak Ustaz Muhammad Sharifuddin Abdul Kadir dan Imam Bahagian Muka Ustaz Muhammad Kari Zulkifli Abdul Rahman, manakala Pegawai dari Jabatan Agama Islam Sarawak Darul Ustaz Azizan Ajiji selaku moderator. Forum itu diadakan 2 kali sebulan di daerah ini bertempat di Masjid Daerah Matu dan kali ini diadakan di Pesta Matu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya yang turut hadir kemudiannya menyempurnakan penyampaian cenderamata kepada moderator serta ahli-ahli panel. Selain itu, mengeratkan silaturahim antara masyarakat, majlis seperti itu juga dapat menambah ilmu dan bidang keagamaan. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam satu kenyataan media pada Selasa memaklumkan keputusan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2021 akan diumumkan pada 16 Jun 2022 Khamis. Calon sekolah boleh mendapatkan keputusan peperiksaan mereka daripada sekolah masing-masing mulai jam 10 pagi pada 16 Jun. Manakala bagi calon persendirian pula, slip keputusan peperiksaan SPM akan dihantar melalui pos pada hari yang sama. Selain itu, calon sekolah dan calon persendirian juga boleh membuat semakan keputusan melalui kaedah seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.